Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikmal Hakim bin Azhari, Nomometrik D20211020403 daripada kursus bimbingan dan kaunseling. Jadi hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang teori sifat, iaitu teori biososial dan pandangan psikologi. Teori sifat biososial dan pandangan psikologi ini telah tertumpu kepada tingkah laku jenayah tetapi bukan sebagai sebab dan akibat. Yang kedua, pendekatan multiple factor atau interaksi ciri mental dan fizikal dengan faktor persekitaran dan sosial yang sama ada menekan atau mencetuskan kegiatan jenayah atau delinkuan. Yang ketiga, teori sifat ini memberi tumpuan secara amnya kepada mereka yang bersalah yang membuat kesalahan secara berterusan atau kronik. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan tentang delinkuensi biososial. Yang pertama, teori delinkuensi biososial ini berkaitannya antara biologi, keadaan persekitaran dan tingkah laku antisosial. Yang kedua, daya kanak-kanak boleh mempengaruhi tingkah laku mereka seperti kemurungan, hiperaktif, masalah kognitif atau kehilangan ingatan. Yang ketiga, daya yang buruk boleh menjejaskan prestasi sekolah dan kanak-kanak yang gagal di sekolah sekiranya mereka ini kurang zat makan atau sebagainya. Selain itu, daya yang buruk juga boleh menyebabkan pelajar ini mudah terlibat dengan tingkah laku dan delinkuan atau jenayah. Yang terakhir, pasal delinkuensi biososial ini adalah peningkatan tahap testosteron mengakibatkan keganasan yang berlebihan dalam kalangan remaja lelaki. Delinkuensi biososial ini berkaitannya dengan disfungsi neurologi atau lebih dikenali sebagai otak. Jadi, otak remaja ini membuatkan mereka lebih mudah terpengaruh dengan aktiviti jenayah. Contohnya, melalui filem ataupun kawasan persekitaran rumah mereka. Remaja yang agresif secara aktif kebiasaannya menyalah tafsir persekitarannya dan berasa terancam dan bertindak secara tidak wajar terhadap orang lain. Sifat panas baran, mudah bergaduh, menyalahkan orang lain dan bertingkah laku secara beremosi yang berlebihan boleh mengakibatkan seseorang remaja itu beralih ke arah delinkuan. Dalam disfungsi neurologi juga terdapat satu teori ataupun pendekatan iaitu ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Hal ini menunjukkan kanak-kanak itu mempunyai kekurangan kasih sayang atau pengawasan daripada ibu bapa mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka terganggu dalam bidang pendidikan ataupun pergaulan seharian mereka. Dan dalam disfungsi neurologi otak juga, wujudnya satu kajian yang menyatakan bahawa pelajar yang sering membuat masalah atau delinkuan ini mempunyai kekurangan dalam pembelajaran. Okey, jadi saya ingin meneruskan dengan teori psikologi delinkuensi. Teori atau lebih dikenali sebagai teori psikodinamik. Okay, apa itu teori psikodinamik? Teori psikodinamik menyatakan bahawa pelanggaran undang-undang adalah hasil daripada ketidakharmonian personaliti yang terbentuk dalam diri remaja. Berkaitan dengan teori Sigmund Freud yang mewujudkan id, ego dan superego dan juga alam tidak sedar dan alam sedar. Hal ini menunjukkan personaliti individu remaja itu terlahir daripada perkara-perkara tersebut. Teori tingkah laku juga menunjukkan personaliti yang dipelajari sepanjang hayat semasa berinteraksi dengan orang lain.